mesti jaga bagi masa 24 jam kita ni mesti ada kurikulum yang penting, yang certain. 24 jam ni kita kena ada bagi masa mana makan, masa mana gaulan, masa mana baca surat. Maksudnya ada jadual lah. Ada jadual. Ya. Bagi saya tu at least sedikit-sedikit mesti baca 2 jam paling semalam. Sedikit. Paling sedikit sekali. 2 jam sehari mesti berada di depan buku. Itu kewajipan saya. Jadi tak ada kira masa. Tidak kira masa. Ya. Sama ada malam ataupun siang hari. Itu masing-masing atas semua pelajar. Jadi pentingnya kena baca. Jadi diwajibkan setiap hari 2 jam. Bagi saya 2 jam. 2 jam tu biasanya baca buku apa? Jenis mana baca buku? Saya 2 jam ini saya bacanya dengan buku pelajaran harian. Apa pelajaran harian? วิชาของแต่ละวันที่เรียน วิชาที่เรียนวิชาที่เรียนในโรงเรียนตอนนั้นอยู่ในระดับมัธยมก็อ่านจำเป็นต้องอ่านหนังสือหรือตำราที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมนี่ทุกวันอย่างน้อย2 ชั่วโมง Bukan kata kita mari ada latih pada tahun yang akhir bila nak masuk universiti itu sangat lewat dah. Sayaเกินไปที่จะอ่านเราควรจะอ่านหนึ่งอย่างน้อย2 ชั่วโมงya belum lagi ตั้งแต่ม.1 sampaiม.6 ni yangน้อย2 jam sehari. Itu istiqamah lah bagi kita untuk melatih mengaji. Dorongan ataupun rangsangan faham tak? Dorongan ataupun rangsangan tak faham. Saya nak tanya dalam bahasa Syekhนะก็เรียกว่าแรงบันดาลใจที่จะไปสู่สิ่งนั้นนี่นะที่จะทำให้ที่จะดลบันดาลให้น้องฟารุกเนี่ยมีสมาธิภาษามลายูอีกคำหนึ่งเขาใช้คำว่าสมางัดนะแปลสมางัดนะที่จะอ่านหนังสือจนกระทั่งทุกวัน2 ชั่วโมงเนี่ยมาจากไหนdua jam sehari itu sangat nampak sikit dah. Duน้อย2 jam 2 ชั่วโมงนี่ดูน้อยแต่ว่า2 ชั่วโมงนี่เป็น2 ชั่วโมงที่มีค่า2 jam hok bernilai kerana 2 jam inilah jadi sebagaiสะสมความรู้ kitaในอนาคตsebagai kita tahu dulu ada challenge tu 2 kuat sehari sampai 1000 akan sehari dapat itulah jadi maksudnya 2 jam ni paling sikit lah tetapi payahnya untuk istiqamah tu 2 jam sehari. Nak istiqamah ni artinya nak buat sokmo. Awak sokmo ni payah. Bukan gaduh dibaca di adik bakal tak tahunม.5 ม.6 เขาได้อ่านหนังสือเร่งอ่านนี่จะไม่ทันจะต้องฝึกอ่านก่อนมีคนบังคับไหมกลัวพ่อไหมกลัวแม่ไหมกลัวพี่ไหมตอนนั้นไม่มีใครบังคับใครไม่มีใครบังคับนะคือถ้าเผื่อว่าคนที่อ่านหนังสือโดยการบังคับนี่ฟารุกว่ามันน่าจะใช้ได้ไหมมันน่าจะได้ผลไหม Faruk mintaฝากถึงanak ibu bapa rumah anak anak dengan untuk membacaบังคับ เรื่องการอ่านหนังสือนี่ tidak boleh. Saya nak tahu kata kepada ibu bapa semua ni mesti tengokอะไรคือหนังสือที่เราชอบ saya ni pentingnya bukan dengan เนื้อหาdah. Penting saya ni untuk bagaimana kita boleh rajin membaca atau suka apa boleh rajin membaca ทำไมก็ได้ให้ลูกเราเนี่ยมีหนังสืออ่านตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเรียนหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานอะไรก็ได้ให้เขาอ่านให้มีรู้จักว่าหนังสือเนี่ยสำคัญขนาดไหนjuga pun surat lain pun ilmu lain pun akan mari ilmu pelajar ilmu payah matematik fisik kimia semua tu akan mari akan menjadikan satu berangsang untuk membaca เป็นกำลังใจเป็นส่วนหนึ่งในการsemangat เพื่อการอ่านหนังสือของเราmasa Farid baca masa Faruk baca ni baca dalam bentuk hafalan ataupun baca macam ilmu sekarang ni ada dengan baca kena ada analisis dan juga ada hafal. Analisis kena mikirlah bagaimana kena ajah dengan ilmu dan juga kena dengan hafal. Dua itu mesti ada. Tidak boleh ada satu masing-masing, kena ada berdua ilmu tu. Tidak ada boleh
lepas juga dalamยิ่งในเรียนการแพทย์นี่มาอะไรยิ่งในการแพทย์ kita mesti ada มี2อย่างการท่องก็การความเข้าใจของหนังสือต้องมีนะครับ saya ni hafaz saya ni ialah anatomi, ilmu anatomi, ilmu mata lagu mana mata ni manusia ni lagu mana otak, jantung, hati, kaki dan juga lain-lain lagi. Dan juga kita pun kena tahu bahawa ilmu untuk nak wikra analisis, untuk nak membukakan apa nama kerana huraikan sebab apa manusia tu mudah menjadi penyakit โรคแต่ละอันนี้จะเป็นยังไงเราต้องมานั่งคิดไม่ใช่แค่ท่องเฉยๆว่าโรคนี้คนไข้คนนี้อายุ10 20 ปีเนี่ยจะเป็นไข้หวัดอย่างเดียวไม่ใช่มันต่างกับคนที่ไข้อายุ20 ปีกับไข้60 ปีนี่ก็เป็นโรคต่างกันละ Itu adalah perbezaan. Jadi maksud Faruknya, ingat cakap ni. Maksud Faruknya masa kita baca ni pentingnya kita kena mendalami sama ada dalam bentuk hafalan dan kalau perlu dan kalau mungkin kalau artinya kalau perlu istilah bahasa Cina dia panggil ta jampenก็ต้องท่อง untuk mendalami untuk mengetahui selanjutnya kenapa badan manusia ni dihinggapi penyakit. Dah, itu merupakan salah satu taktik ataupun cara yang Faruk dapat memenangi dari sudut pendidikan pembelajaran itu. Ya, untuk nak mengaji di bidang kedoktoran yang sangat sukar di kalangan masyarakat kita di hari ini. Dah. Itu adalah tahap yang pertama. Mungkin ataupun tidak mungkin pada Faruk ini masa belajar di peringkat sekolah menengah. Itu Faruk tak boleh tengok TV, lakon, drama ataupun main game. Faruk main ke tak game dalam internet ke ataupun masa-masa tak ada ke tak? Ada. Itu ada soalan yang bagus kerana masa yang perlu atau belawang kita tu mesti ada. Kerana baca buku ni sangat serius lah, sangat penat lah bagi pelajar, bagi remaja seorang untuk menuju membaca surat dengan 2 jam ni. Tapi saya ada masa perlu seperti berbualan dengan kawan, bermain sukan dengan kawan, bermain game, biasa main game dengan kawan di internet juga. Pakai Facebook, pakai apa juga? Cukup super dengan orang sekarang. Sama dengan orang biasa super belakang. Ayat kata di masa remaja ya. Ini adalah kebiasaan. Orang duduk di permukaan kaca internet, komputer, tablet, telefon, handset dan sebagainya. Faruk pun ada benda tu. Ada, melalui Facebook, Twitter ada saja. Saya pun ada juga. Tapi tak terganggu belajar. Itulah yang penting yang saya sebut belum itu ialah mesti kita berada semangat, berada berangsang untuk mengaji kan doktor. Memang kita akan ada bagi masa bagi baca buku atau masa yang perlu kita. Mesti คือมีเวลาแบ่งระหว่างการอ่านหนังสือกับการเล่นหรือว่าการเวลาพักผ่อนของเราเนี่ยมันจะมีada juga sebab kita ada มีกำลังใจมีความต้องการที่จะเป็นหมออยู่แล้วมันต้องมีการแบ่งอะไรอย่างถูกต้องอยู่แล้วครับภายในตัว itu jadi selain daripada itu masa yang dibagikan itu nak main game lagi, Twitter lagi, Facebook lagi, baca buku lagi, paling tidak pun 2 jam sehari. Masa mana nak belajar, nak memahami ilmu agama. Nak buat lagu mana, nak berhenti agama pada masa yang sama. Sekarang saya yang ความคิด saya kata ilmu agama tu berada di rapข้าง kita. Ada sama dengan Facebook agama dengan ada. Sains kita nasihat, ada YouTube video ustaz-ustaz mengajar juga baik juga dengan kita akan boleh menasihatkan di mari dengan kawan-kawan. Itulah di seluruh kita seling kita ni berada dengan agama Islam. Bernasihat dengan agama. Jadi setakat ini apa pada pandangan Faruk yang paling sukar dalam menempuhi ataupun dalam menghabiskan pelajaran kedoktoran?
perkara yang sukar bagi saya สิ่งที่ท้าทายมากที่สุด สิ่งที่รู้สึกว่ายุ่งยากลำบากในการที่จะเรียนแพทย์เนี่ยให้จบภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็คือkita kena bagiสิ่งที่ท้าทายbagi saya ialah masa 24 jam saya tu sangat singkat kerana 8 jam saya tu berada dalam wen ก็คือดูแลcaraคนไข้di atas rumah sakit lah dan juga 8 giliran saya untuk akan menjagakan ดูแลคนไข้ni 8 ชั่วโมง dan juga 8 jam lagi tu bagi pula 6 jam dan 2 jam untuk tidur rehat dan juga lagi 8 jam itu bagi saya untuk mengaji, belajar, membaca buku, membuat hurai, membuat cakapan dengan profesor atau dengan guru-guru saya. Itulah mesti sangat tatai. Ya, terima kasih kepada adik Farouk bin Farid dan saya terpaksa kena mohon ampun dan maaf kepada adik Farouk bin Farid kerana seringkali ataupun acak yang saya panggil nama silap dipanggil nama ayah. Jadi semoga tidak menjadi halangan dan saya bukan sengaja, bukan sengaja, mungkin kesilapan dan kelemahan. Saudara penonton yang saya hormati, apa yang paling penting saya nak war-warkan bahawa walaupun adik Farouk ini dia kurang berdaya dalam bertutur bahasa Melayu, namun kesungguhan beliau adalah merupakan dorongan yang membawa adik Farouk ini boleh bercakap bahasa Melayu. Jadi itulah sebab dalam perbincangan kita semasa 25 minit yang kita berada di kaca TV itu ada diselang-seli dalam bahasa Thai. Dan saya pun sengaja bercakap dalam bahasa Melayu dan terpaksa kena bertukar switch masuk kepada bahasa Thai sekali-sekala demi untuk memudahkan. Dan paling pentingnya supaya kita tidak kehilangan arah ataupun tujuan. Itulah saudara yang saya hormati. Selain daripada kita dapat tenaga yang bernilai di dalam masyarakat kita di dalam bidang kedoktoran, kita juga dapat mendidik anak-anak, cucu-cucu di dalam masyarakat kita supaya kita seimbang dari sudut ilmu, pengetahuan, pengajian, kemahiran berbahasa dan sebagainya. Itu merupakan kemuncak jaya yang kita impikan ataupun yang kita idami sekarang ini. Untuk itu saudara, oleh kerana masa pun sudah suntuk pada malam ini, saya mohon ampun dan maaf sekiranya berlaku kesilapan di dalam semasa perbualan saya dengan adik Farouk itu tadi. Dan jika itu adalah kebenaran, merupakan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita salam berpisah sehingga kita dapat bertemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul kasabat dhunuba wa saddatuhu al-amani ayyatuba ana al-abdul yadha حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي كسب